Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi. Ini ialah video keempat dalam topik reka bentuk pekalan data bahagian 1. Okey. Jadi tadi kita lihat tentang apa dia REA, Resources Events Agents, dan kita lihat bagaimana dia, apakah role dia. Antaranya ialah kita lihat bahawa setiap event mesti melibatkan sekurang-kurangnya satu resource, dan setiap event perlu berkait dengan sekurang-kurangnya satu event lain. Kemudian setiap event mesti dikaitkan dengan sekurang-kurangnya 2 agent. Okey, itu dia punya rule dia. Now kita akan lihat bagaimana kita nak bina. Okey, bagaimana kita nak bina gambar raja REA. Okey. Jadi pertamanya kita perlu identify the events about which event management wants to collect information. Kita kena lihat apakah acara yang mana kita nak kutip maklumat berkenaan dengannya. Jadi kalau dalam perniagaan, of course kita nak kutip maklumat berkenaan dengan jualan, berkenaan dengan penerimaan tunai. Semua ni ialah benda-benda yang memang kita akan masukkan dalam akhirnya kita punya account lah kan. Kita nak buat dia punya journal dan ledger dia. Okay. Jadi dalam database pun kita akan tengok apa event yang kita nak capture. Jadi kalau kita fokus kepada kitaran jualan, maka of course kita akan ada sale dan kita akan ada receive cash lah. Okay. So kita identify dahulu. So bila kita identify tu, maka kita akan lukiskan lah. Okay. Bila kita dah identify, kita akan lukiskan gambar raja apa event-event tersebut yang kita nak capture tu. So katakan kita sekarang ni kita fokus kepada kitaran hasil okay, revenue. So dalam revenue kita tahu the main thing paling utama sekali ialah jualan. Okay, jadi so kita akan bina satu jualan, sale. Okay, sale. Jadi sale ialah sejenis give event. Okay, dengan sale ni kita akan memberi inventory kita. Okay, dan kita tahu bahawa dalam diagramming rule dalam REA rules tadi, setiap event mesti dikaitkan dengan satu event lain. Kalau ini ialah give event, dia mesti dikaitkan dengan satu get event. Okay, mesti opposite. Ini ialah give event, dia mesti kait dengan get event. So dalam sale, maka dia punya pasangan dia very obvious. Bila berlaku sale, selepas berlaku sale, kita expect untuk receive cash. Jadi event yang dikaitkan dengan dia ialah receive cash. So kita buat receive cash. Okay, kita receive cash, maka kita pun lukislah perhubungan antara dia. Okay, sale and receive cash. Dan dalam diagramming rule tadi juga beritahu bahawa setiap entity tu setiap event tu dia akan berhubung dengan entity lain, sama ada give and get ataupun commitment event. Dan mungkin dalam kes ni sale dia ada dikaitkan dengan satu commitment event, iaitu satu event lain yang memberi komitmen kepada sale, iaitu kita kata sebagai take customer order. Okay. Minta maaf atas tulisan ni. Nanti saya akan tunjukkan gambar rajah yang lebih proper lah. Yang ini untuk lakaran saja, nak tunjukkan proses. Okay. Jadi kita lukiskan hubungan. Take customer order, dia ada hubungan dengan sale. Okay. Kerana bila berlaku take customer order, maka usually setiap order itu akan proceed with sale. Okay. Dan sale pula dia ada hubungan dengan receive cash, iaitu biasanya setiap sale akan diikuti dengan cash, dengan receive cash. Tak boleh kita receive cash tapi kita tak tahu receive cash ni untuk apa, kan? Tapi dia mesti dikaitkan dengan sale. Kan? Jadi kita lukiskan garis untuk menghubungkan antara entity. Take customer order dengan receive cash, dia tak ada direct relationship. Jadi kita tak payah lukis garis antara mereka. Take customer order dia relate dengan sale. Kalau ada take customer order, mungkin ada sale. Tapi kalau take customer order tak ada sale, maka tak adalah receive cash. Jadi tak payah take customer order direct kepada cash, tak payah. Kita macam ni. Okay. So itu
ini the first step ialah kita identify apa event dia. So kita dah identify sale, dia adalah satu get event. Dia oleh kerana dia get event, maka dia mesti link dengan satu get event, iaitu receive cash. Dan juga ada dalam kes ni ada satu commitment event, iaitu take customer order. Okay, so kita dah buat yang ni. Okay. Second step, identify the resources affected by each event and the agents who participated in those events. Okay, kita dah mention dah tentang give event, get, commitment ni. Okay, tapi kita nak lihat setiap satu daripada event-event tersebut. Kita nak lihat, pertama kita nak lihat apakah resources dia. Okay, dan kedua kita nak lihat apakah agent dia. Okay, dan kita tahu bahawa dalam rule kita sebelum ni, kita tahu bahawa setiap event mesti dikaitkan dengan sekurang-kurangnya satu resource. Okey, kita kembali kepada yang ini. So kita nak lihat apakah dia punya resources dan apakah agent dia kepada setiap event. Okey, jadi kita kembali kepada gambar rajah kita tadi. Jadi yang paling asas sekali ialah sale, dan sale akan melibatkan of course dia apakah event atau apakah resource yang akan terlibat dengan sale. Dia adalah inventory. Maknanya bila berlakunya sale, maka inventory akan apa jadi? Inventory akan berkurangan. Maka kita lukis satu entity ni, resource entity. Jadi kita pun lukislah hubungan ni antara dia. Okey, sale akan mengurangkan inventory. Okey. Itu resource dia. Manakala receive cash, apa pula yang akan memberi receive cash ni akan memberi kesan kepada apa? Nama dia pun receive cash. Of course dia akan memberi kesan kepada cash. Okay, jadi kita lukis satu cash punya entity, dan kita akan lukiskan hubungan antara receive cash dan cash. Okay, senang saja. Dan take customer order. Okay, take customer order macam saya sebut tadi, take customer order adalah commitment event. Dia tidak memberi kesan direct kepada inventory. Maknanya bila customer order inventory kita tak berkurangan lagi. Tetapi of course kita kena cari inventory kita dalam gudang ada ke tidak. Kadang-kadang kita kena jawab dekat customer kita, kan, sama ada inventory kita ada ke tidak, ataupun kita kena buat back order. Tapi maknanya ada komitmen ke atas pengeluaran inventory. Maka take customer order ni dia relate dengan inventory. Okay. Jadi kita tak perlu lukis satu inventory lain. Kita link terus kepada inventory yang kita dah lukis. Okay. So kita dah tunjukkan bahawa setiap event dia akan link dengan resource yang berkaitan. So bagaimana pula kalau kita lihat lagi, kalau kita lihat balik, dia kata identify the resources affected by each event and the agents who participate on those event. Setiap event dia akan melibatkan agent. Okay, dan kita tahu dalam rule awal tadi bahawa setiap event akan melibatkan sekurang-kurangnya 2 agent. Akan melibatkan sekurang-kurangnya siapa? 2 agent, ya. Okey, jadi kita perlu tunjukkanlah agent-agent tu. Okey. Jadi sale bila berlakunya jualan, maka agent yang paling obvious sekali terlibat ialah pelanggan. Okey. Pelanggan, ya. So kita lukis pelanggan ataupun customer. Okey. Dan oleh kerana sale melibatkan customer, maka kita lukislah satu garis kepada customer ni. Okey. Kemudian sale juga akan melibatkan satu lagi ejen terlibat dalam sale ialah employee, iaitu jurujual lah. Jurujual akan melaksanakan sale bagi pihak organisasi, jadi dia akan melibatkan employee. So kita lukis satu lagi, employee. Okay, kita lukiskan sale ada hubungan dengan employee. Okay, itu untuk sale. Kemudian event yang seterusnya ialah receive cash. So receive cash dia akan melibatkan kita akan terima tunai daripada siapa? Kita akan terima tunai daripada customer. Jadi kita kena lukiskan customer. Walaupun kita dah ada customer kat sini, tapi dalam kes ni saya lukis customer sekali lagi sebab saya tak nak line ni bertindan, dan saya tak nak lukis garis yang bengkok-bengkok lah.
Kan, jadi apa saya nak lukis gambar yang ni, jadi saya just lukis satu kali lagi lah customer, tapi sebenarnya referring to the same entity. Dia entity yang sama, cuma dilukis dua kali. Okay. Receive cash melibatkan customer sebab kita terima tunai daripada customer. Tetapi apabila kita terima tunai daripada customer, ada orang yang menerima tunai tersebut bagi pihak organisasi, iaitu juruwang. Dan itu dia pun adalah employee juga, maka kita pun lukis satu garis kepada employee. Sebab receive cash melibatkan customer yang memberikan tunai tersebut dan juga employee yang menerima bagi pihak organisasi. Okey. Bagaimana bergerak dengan take customer order? Kita menerima order daripada siapa? Kita menerima order daripada customer. Jadi kita lukiskan hubungan antara take customer order dengan customer. Kan? Dan juga take customer order ni dia perlu melibatkan dua agent. Satu ialah customer, satu lagi siapa? Satu lagi ialah internal agent, iaitu employee yang menerima order tersebut. Mungkin kita punya sales person lah, kan? Ataupun mungkin kita punya sales person lah, kan? So kita lukis satu lagi employee macam tu juga, sebab saya tak nak lukisan ni bertindan. So saya tulis sekali lagi employee di sini lah. Tapi sebenarnya merujuk kepada entiti yang sama. Okay. Jadi ini ialah bila kita dah ikut arahan yang tadilah. Okay. So ini gambar rajah kita. Okay. Jadi apa yang kita dah buat? So kita dah buat nombor 1 ni, kita dah buat. Okay. Kemudian kita dah identify resources effective by each event. Kita dalam nombor 1 ni kita dah lukiskan ketiga-tiga event. Kita dah kaitkan, kita dah buat hubungan antara setiap satu event. Kemudian kita dah lukiskan dia punya resources dan kaitkan antara resource dengan event. Dan kita juga telah lukiskan agent untuk kita kaitkan dengan event. Jadi agent dengan resources dia tak ada kaitan direct. Agent dengan resources dia tidak ada kaitan direct. Tetapi agent dia kait dengan event, resources kait dengan event. So yang ni pun kita dah buat. Okay. So next step kita, selepas ini kita akan lihat berkenaan dengan step ketiga, iaitu determine cardinalities of each relationship.